Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nadi ilmu, amalan membaca. Cantik sungguh si bunga kejora, buat hiasan di hari raya. Marilah sahut seruan negara, bangsa membaca, bangsa berjaya. Nama diberi Alia Awatif binti Abdul Jamal, merupakan anak didik Sekolah Menengah Kebangsaan Cini 2 dan berumur 16 tahun. Peribahasa ada berkata, tak kenal maka tak cinta. Jadi, ingin saya kongsikan serba sedikit biodata tentang diri saya. Saya merupakan anak kelahiran Kuantan, Pahang dan anak bongsu daripada 4 orang adik-beradik. Beralih kepada pencapaian akademik, Alhamdulillah, saya memperoleh 7A 1B dalam peperiksaan UPKK dan 3A 2B 1C dalam peperiksaan UPSR. Bukan itu sahaja, saya turut aktif dalam core curriculum. Saya mendapat johan dalam pertandingan Maths Olimpiad peringkat negeri Pahang dan sekaligus menerima anugerah Seri Bestari dan menjadi tokoh cemerlang core curriculum. Sehingga kini, saya masih aktif dalam pelbagai pertandingan seperti syair dan kuis. Di sekolah, saya telah diberi amanah menjadi Pearl Icon serta 4 jawatan lain iaitu Bendahari Pandu Puteri, Penolong Bendahari Pendidikan Islam, Penolong Setiausaha Pimpong dan Penolong Bendahari Rumah Merah. Meminjam kata-kata keramat Imam Al-Ghazali, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir dan mencari ilmu adalah jihad. Itulah ungkapan indah yang memukau diri ini untuk lebih mempraktikkan dan membudayakan lagi amalan membaca. Alhamdulillah, pada tahun ini, saya dapat mengisi masa-masa terluang saya dengan membaca beberapa buah buku yang memberi banyak nilai dan pengajaran kepada saya. Antaranya adalah 3 buah buku ini yang saya pilih untuk saya kongsikan kandungan ilmiah dan nilai yang terkandung di dalamnya. Koleksi bacaan pertama saya ini memberikan banyak manfaat dan berbaloi dengan harganya iaitu RM18 Malaysia. Bukan harga yang menjadi ukuran, namun kandungannya yang tidak ternilai. Buku ini dikarang oleh Ridwan Muhammad Nur, diterbitkan oleh Jundi Resources Sendirian Berhad pada tahun 2012 dengan judul buku yang cukup menarik iaitu Ustaz Azhar Idrus, Da'i Sejuta Umat. Buku ini dapat dikelaskan sebagai buku agama, mempunyai 212 muka surat dengan 10 bab di dalamnya. Mengisahkan tentang perjuangan seorang penceramah fenomena iaitu Ustaz Azhar Idrus dalam menyebarkan dakwah. Fenomena Ustaz Azhar Idrus muncul seiring dengan kepesatan teknologi jalur lebar. Terjahal langit terbuka jika diurus dengan baik akan menguntungkan dakwah. Sebab itulah Dr. Yusuf Qaradawi dalam Fikul Jihad menyarankan potensi langit terbuka direbut oleh para pendakwah dan juga para pejuang Islam di akhir zaman. Musuh memulakan gelanggang, namun pejuang Islam jangan ketinggalan zaman, merebut pengaruh dan menyebarkan kebenaran. Ustaz Azhar Idrus adalah contoh kehebatan da'i yang pandai memanfaatkan ruang maya atau sosial medianya. Maestro dakwah ini bukan sahaja meriuhkan panggung dakwah dengan pendekatan kuliah santai yang begitu menarik minat anak muda, tetapi juga dengan pelbagai pendekatan dakwah yang mesra anak muda. Fenomena Ustaz Azhar Idrus menenggelamkan kemasyhuran pendakwah lain walaupun dikekang untuk muncul di media arus perdana. Namun, anak muda hari ini yang tidak bergantung dengan arus perdana mendapat sentuhan daripada media baru. Ustaz Azhar Idrus dengan tarikan pesona yang cukup luar biasa juga telah mengembalikan ramai anak muda yang nakal untuk mengenali sejadah dan masjid. Beliau tidak memusuhi budaya popular tetapi merapati
anak muda dengan menyelami budaya popular itu, dan faktor inilah juga ramai selebriti tanah air mendekati kuliah beliau dan mencari kehidupan bertuhan. Sudah pasti ada yang istimewa dengan penceramah itu sehingga diminati dan dicemburi. Limpahan publicity telah memuncakkan nama pendakwah dari negeri penyu menangis ini. Marilah anak muda, marilah orang kebanyakan, marilah mat rempit dan marilah artis. Hidayah perlu dicari, bukan dinanti. Dekatilah da'imu, carilah sinar dan hidayahnya sebelum nafas berada di tenggorok. Ketika itu, tiada gunanya sesalan, tiada gunanya harta berjuta. Seterusnya, buku yang kedua adalah sebuah buku yang bertajuk Nusaibah Sri Kandi Besi. Ditulis oleh Izzy Rahmani, diterbitkan oleh PTS Milenia Sendirian Berhad pada tahun 2013. Berjumlahkan 180 muka surat dan 27 bab. Buku ini dijual dengan harga RM14 Malaysia. Buku ini dapat dikelaskan sebagai buku agama dengan nombor sistem DUI-nya 297.57. Buku ini mengisahkan tentang semangat juang seorang wanita dalam menegakkan Islam. Bermula dari kekufuran, akhirnya disuluh sinar kebenaran. Beliau adalah Nusaibah binti Ka'ab. Semangat juang dalam diri Nusaibah terus mengalir deras, sederas jantungnya yang berdegup kencang. Ini kerana walaupun diuji dengan pelbagai ujian dan dugaan seperti kehilangan suami pada usia yang muda dan harus membesarkan 2 orang putera sendirian, namun Nusaibah cekal dan tabah menghadapi takdir ilahi. Semangat jihad mengalir deras di dalam diri Nusaibah setelah memeluk Islam. Nusaibah menyertai perang Uhud yang mengakibatkan dirinya luka parah, namun beliau tetap berani menyertai pelbagai lagi perang selepas itu. Sehinggalah beliau sekali lagi diuji dengan kehilangan anaknya Habib akibat diseksa oleh Musailamah. Namun beliau redha dengan ketentuan ilahi. Beliau terus mengikuti pelbagai peperangan walaupun selepas kewafatan Rasulullah dan sehingga akhir hayatnya. Inilah kisah Nusaibah Sri Kandi Besi. Berikutnya, sebagai pemungkas, saya akan menerangkan secara terperinci mengenai sebuah novel yang bertajuk Setelah Amar Tinggalkan Kita, karya Grup Penjejak Tamadun Dunia GPTD, diterbitkan oleh buku karang Kraft Sendirian Berhad pada tahun 2015. Berjumlahkan 289 muka surat dan berharga RM28 Malaysia. Buku ini adalah buku agama dengan nombor DUI-nya 297.72. Buku ini mengisahkan tentang seorang remaja bernama Ahmad Amar bin Ahmad Azam. Beliau merupakan seorang penuntut di Universiti Marmara, Turki dalam bidang sejarah Islam. Ketika di Turki, Amar banyak mengikuti dan menyertai aktiviti kemanusiaan yang dijalankan. Ianya termasuk di Syria, Kemboja dan Filipina. Namun, setelah 2 tahun di bumi Al-Fatih itu, tepatnya pada tanggal 2 November 2013, Amar pergi dijemput ilahi akibat dilanggar oleh ambulans ketika dalam perjalanan untuk mengajarkan Risalah An-Nur kepada pelajar Malaysia yang baru tiba di Turki. Buku ini adalah hasil garapan tulisan-tulisan pendek setahun pasca kepulangan Amar ke Rahmatullah. Dari mereka yang mengenali atau yang hanya mengenali Ahmad Amar selepas pemergiannya, ia mengenai bagaimana akhlak dan cara hidup Amar mempengaruhi hidup mereka ketika itu.
Buku ini mempunyai 3 bab, iaitu bab pertama merupakan himpunan kenangan mengenai Ahmad Amar yang ditulis oleh keluarganya. Antaranya adalah rintihan hati ibunda Amar, iaitu Puan Nur Azlina Abdul Aziz yang merindui anaknya itu. Namun, apabila melihat wajah Amar, segala kekuatan akan kembali. Bahkan ibundanya juga berkata, Amar adalah seorang anak yang sentiasa mendoakannya semasa hayatnya. Seterusnya, bab kedua merupakan himpunan tulisan mengenai Amar yang ditulis oleh sahabat-sahabatnya. Antaranya adalah Umar Mukhtar. Beliau berkata, perginya Amar hampir membawa pergi dirinya juga. Ini kerana Amar ibarat bayangan. Selain menjadi sahabat, Amar juga merupakan pendengar dan penasihat yang baik buatnya dalam segala aspek. Dan bab terakhir mengenai Ahmad Amar yang ditulis oleh seseorang yang tidak dikenalinya. Antaranya adalah Fitri Yahya, merupakan seorang penerbit dan pengacara terkenal. Katanya, setelah Amar pergi, dia meninggalkan ilmu dan kebaikan. Amar adalah antara yang menongkah arus dunia. Ketika ramai yang mengejar kesenangan dan puja-puji dunia, dia lebih memilih sesuatu yang tidak menjanjikan popular dan tidak menjanjikan keuntungan. Segala rona perjuangannya didedikasikan untuk agama. Itulah kemuliaan hati seorang Amar. Akhir kalam, buku ini memberi pelbagai kebaikan kepada saya dalam pelbagai aspek, seperti kita perlulah cekal menghadapi ujian dan rintangan dalam hidup kerana pastinya ada hikmah dan kebaikan setiap sesuatu ujian itu. Sekian daripada saya. Okay, baiklah. Satu ulasan yang baik. Sekarang dalam buku Setelah Amar Tinggalkan Kita, buku ketiga tadi, sila nyatakan apakah impak kesan buku tersebut kepada anda sebagai seorang pelajar. Okay, ya? Baiklah. Buku berjudul Setelah Amar Tinggalkan Kita ini sememangnya syarat dengan ilmu dan perkongsian yang dapat memberi impak positif kepada semua pembaca, begitu juga saya. Sebagai seorang pelajar, kehidupan seorang Amar yang luar biasa menimbulkan rasa semangat dalam diri saya untuk menjadi seorang pelajar yang bukan sahaja biasa-biasa tetapi yang luar biasa. Luar biasa yang saya maksudkan adalah menjadi seorang pelajar yang bukan sahaja hadir ke sekolah untuk menuntut ilmu, malahan untuk dapat memberi impak sumbangan kepada rakan-rakan, para guru dan sekolah keseluruhannya. Kisah Amar ini memberi inspirasi dalam kehidupan seharian saya, baik perbuatan maupun fikiran. Walaupun bukan mudah untuk menjadi seperti Ahmad Amar yang merupakan seorang pelajar yang bijak lagi tekun, sahabat yang prihatin, anak dengan pengakhiran yang baik, murabi dan pencetus ummah, namun kisah beliau telah menyuntik aura positif untuk saya berusaha dalam menjadi yang terbaik kepada semua insan di sekeliling saya. Untuk menjadi seorang pelajar yang bijak, harus ada usaha yang tekun, azam yang kuat dan yang paling utama, berkat doa daripada kedua ibu bapa serta para guru. Ini yang digambarkan oleh Amar dalam kehidupannya sebagai seorang pelajar, bermula di peringkat sekolah sehingga ke peringkat universiti. Beliau bukan sahaja berusaha untuk cemerlang dalam bidang akademik, malah sentiasa aktif dalam bidang kurikulum semasa menuntut di Maktab Tentera Diraja. Semasa menyambung pengajian di Turki, beliau juga aktif dalam dakwah selain memberi tumpuan dalam bidang akademik. Ini memberi gambaran kepada saya bahawa kita bukan hanya perlu fokus dalam bidang akademik, malahan perlu aktif dalam bidang kurikulum untuk menjadi pelajar yang benar-benar berkualiti. Kita perlu sentiasa tekun, berdisiplin
taat dan sentiasa ada cita-cita yang tinggi dalam diri kita sebagai seorang pelajar. Sebagai seorang pelajar, kita tidak harus hanya fokus dalam ilmu untuk diri sendiri, tetapi sentiasa berusaha mencari ilmu untuk dikongsi dan dimanfaatkan kepada orang lain. Inilah jati diri Ammar yang sentiasa berusaha untuk berbakti kepada ummah sehingga akhir hayat beliau, yang meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke sebuah madrasah bagi mengajar Risalah An-Nur. Untuk menjadi pelajar yang cemerlang, juga kita perlulah sentiasa mempunyai budi pekerti yang baik serta sikap hormat kepada orang lain. Sikap positif beliau menjadikan dirinya disenangi oleh rakan-rakan, pendidik dan komuniti di sekelilingnya. Ribuan hadir membantu pengurusan jenazah sehingga selesai. Jelaslah di sini peri pentingnya kita sentiasa perlu menjaga hubungan baik sesama manusia. Dengan meletakkan hubungan dengan Maha Pencipta sebagai keutamaan, kita perlu juga menjaga hubungan sesama makhluk. Hablum minan nar, hablum minan nas. Di sekolah, kita perlu sentiasa menjaga hubungan baik kita dengan seluruh warga sekolah. Bukan untuk dikenali, tetapi hubungan silaturahim itu perlu kita santuni. Sebagaimana Ahmad Ammar yang tidak dikenali ramai semasa hayatnya, namun menjadi fenomena setelah meninggal dunia atas asbab sifat dan peribadinya yang luar biasa. Beliau hilang daripada pandangan, namun semangat dan perjuangannya tetap hidup. Natijahnya, saya mendapat semangat dan berhasrat ingin menjadi seperti Ammar suatu hari nanti. Cara beliau berfikir dan bagaimana akhlaknya memberi saya motivasi untuk terus berusaha dalam memperbaiki diri. Sekian, terima kasih.